asir wa tammim bil khair amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada minggu yang lepas kita telah berbicara tentang mengenai bagaimana kematian seseorang ini boleh mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bila kita tak jaga yang disebut dengan diri kita, ataupun kita biarkan diri kita ni tak ada perasaan takut terhadap yang disebut dengan kematian dalam keadaan yang buruk. Yang ni bahaya dalam hidup sebagai seorang mukmin. Bahkan dia biarkan diri dia dengan berbuat maksiat, sehingga kan keluar daripada dia dalam keadaan yang dia ni sendiri menghadap di hadapan Allah di waktu mana dia masih lagi mengikat diri dia dengan dunia, dan dia tak rasa besarnya akhirat dalam hidupnya, yang menyebabkan di waktu ini akan berlaku pada tubuh badan dia ataupun tubuh badan dia kemaksiatan, dan hati dia memikirkan tentang ingin berbuat perkara maksiat. Yang ni yang manakala dia pula berterusan dalam melakukan kemaksiatan yang berlebih-lebihan sampai dia ikut mengerjakan perbuatan-perbuatan tersebut. Yang ni yang kita bincangkan pada pengajian yang lepasnya. Mengapa hal itu dilarang? InsyaAllah kita sebut. Kenapa Islam larang? Jangan kita ni dekat nak mati, tiba-tiba hati kita masih lagi terikat dengan dunia. Yang ni yang bahaya sangat pada seorang. Tentu saja sebab perbuatan tersebut, yakni menyaksikan kemungkaran dan kemaksiatan, pasti akan mempengaruhi jiwa kamu. Semua di kalangan kita ni, kalau sekiranya kita ni buat maksiat, bila kita berbuat maksiat yang menyebabkan akhirnya jiwa kita ni akan terbentuk dengan suasana yang buruk juga. Dan tidak mustahil nanti kamu pun akan tertarik manakala fikiran dan lintasan hati kamu akan didorong untuk melakukannya, sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli maksiat. Orang yang berbuat maksiat ini melakukan perbuatan maksiat tersebut. Inilah yang merupakan kewajipan kamu yang paling perlu untuk diutamakan dalam hidup kamu. Adapun yang kedua ialah jangan hendaknya kamu menanti-nantikan untuk berbuat kebajikan. Jangan dalam hidup kita ni, untuk kita nak berbuat yang benda-benda yang baik ni, jangan kita sebut saya nak buat akan datang nanti. Bila kita nak buat, kita nak dengar kuliah, nanti habis PKP baru kita nak dengar kuliah. Pun ada juga di kalangan kita demikian. Ataupun nak melakukan kebaikan. Bila kita nak melakukan kebaikan, jangan kita menanti-nanti untuk melakukan kebaikan. Dan disertai keikhlasan dan ketulusan hati. Misalnya, kamu berkata dalam hati kamu, nanti saja aku akan berbuat kebaikan. Bukankah aku masih muda dan usia pun masih panjang lagi? Tidak akan aku terus begini ataupun begitu. Bukankah pintu taubat masih terbuka lebar? Ini biasa setiap di kalangan kita ni, hati-hati mereka bercakap perkara demikian. Ya, nanti saja aku akan menyiapkan untuk mendapatkan husnul khatimah. Ada orang kata, nanti saya dekat-dekat nak mati, nanti saya akan bersiap untuk mendapatkan husnul khatimah. Jika aku merasa sudah cukup tua dan mungkin sudah hampir meninggal dunia, maka di waktu itu aku akan bersiaplah. Katanya mereka demikian. Perasaan seperti di atas itu betul-betul menunjukkan kekeliruan di kalangan setiap orang yang merasakan demikian. Sebab siapa yang berani menjamin, bahawa usia itu akan menjadi panjang ataupun pendek? Siapa yang boleh jamin? Kita ni boleh hidup sampai lebih kurang 60 tahun. Siapa yang boleh jamin kita boleh hidup sampai 70 tahun? Ataupun siapa yang boleh jamin kita ni tak mati-mati? Tak ada orang yang boleh buat jaminan dalam hidup dia. Kematian akan datang setelah mana dia tua ataupun masih lagi muda. Sekarang ni kita boleh tengok kan, ramai mana di kalangan kita yang muda-muda mati kena COVID. Yang tua lagi cepat mati. Bila sampai peringkat yang disebut dengan kena COVID ini, kerana imunisasi tubuh badan dia semakin melemah.
Maka di waktu ini kematian ni lagi mudah di kalangan kita. Ingatlah bahawa setiap nafas yang keluar daripada tubuh badan kita itu bererti kita sudah berkurang sesaat menuju kematian dan mendekati akhir kehidupan kita. Sekali nafas keluar, 1 saat semakin dekat dengan kematian. Kemudian nafas kita keluar lagi, saat lagi. Kemudian berapa saat? Tiap-tiap hari yang kita lalui ini dalam keadaan yang semakin berkurang menuju saat kematian mendekatkan akhir kehidupan. Atau bagaimanakah apabila kematian itu datang secara mendadak? Cuba bayangkan dalam hidup kita, suatu hari mati ini dalam keadaan mengejut di kalangan kita. Dan kamu tidak mempunyai kesempatan untuk bertaubat sedikit pun di saat itu. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kelam kabut mati itu, bergerak laju je, tiba-tiba mati terus. Mendadak je mati. Di waktu itu roh kamu meninggalkan kamu. Maka apakah daya kamu untuk mencegah dan melarang kepergian kamu itu? Bila sampai saat kematian ni, siapa lagi yang berkuasa dan siapa berkemampuan untuk menahan diri dia jangan bagi mati? Padahal dia raja, padahal dia ni yang berhormat, padahal dia ni Datuk Seri, padahal dia ni orang-orang yang ternama, misal contohnya. Tapi bila sampai saat yang disebut dengan kematian itu, siapa yang boleh menahan pada diri dia daripada kematian padanya? Itulah yang wajib kamu jaga. Serta kamu amati agar hati kamu tetap melalui jalan yang kamu inginkan. Kamu kena pastikan demikian pada diri kamu. Yakni mati dengan menetapi apa yang diredai oleh Allah Ta'ala. Padahal biar kita ni mati, Allah reda pada diri kita ni. Serta memperolehi husnul khatimah. Serta kita dapat yang disebut dengan kematian yang terbaik. Mati dalam keadaan terbaik. Sedetik pun jangan kamu lengahkan meneliti apa yang terlintas dalam hati kamu itu. Jangan ada di kalangan kita ni sedetik pun kita biarkan. Padahal masa kita ni semakin dekat. Hati kita ni jangan terlupa pada Allah walaupun sesaat pada diri kita. Sebab tidak mustahil apabila di saat kamu melengahkannya, tiba-tiba akhir hidup kamu sudah waktunya datang. Dan manakala keliru yang kamu terlintas dalam hati kamu tanpa kamu sedari akibatnya, sebab sekalipun kamu di waktu dalam keadaan yang jaga ataupun tidur, mungkin di saat itulah tibanya ajal kematian dengan cara yang mendadak sekali. Allahu Akbar. Jangan sampai peringkat demikian. Jikalau dalam keadaan jaga, rasanya masih mudah untuk diingat-ingatkan. Kalaulah kita dalam keadaan terjaga, mungkin ada orang boleh tegur kita, boleh ingatkan. Untuk kamu tak nak mati ni, kamu mengucaplah. Ada orang boleh sebut demikian. Tetapi dalam keadaan tidur, kemudian kerana suatu kejutan lalu ataupun melalui pada diri kita, bukankah makin sukar kamu mengendalikan hati kamu? Tengah-tengah tidur, kalau jaga, mungkin kita rasa kita boleh kawal diri kita. Tapi kalau kita tengah tidur, tiba-tiba tengok malaikat datang berdiri, kita terkeliru. Mimpi ke mati ni? Mimpi ke sungguh ni? Mimpi ke sungguh? Ditarik roh kita keluar. Apabila sebelumnya itu tidak menyiapkan apa-apa yang perlu dibawa dalam kepergian yang jauh. Sebelum kita tidur tu kita tak bersiap langsung untuk nak pergi kepada alam mahsyar. Tiba-tiba, yakni ke alam baqa, untuk mempertanggungjawabkan semua amalan kamu selama hidup di alam fana ini. Sebab tu dalam Islam diajar, bila kita nak tidur, kita diajar supaya baca yang disebut dengan doa. Baca doa. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama kamu, ya Allah, aku hidup dan aku mati. Dekat nak tidur tu, kita diajar supaya syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ataupun bila kita dekat nak tidur tersebut, kita diajar supaya taubat. Astaghfirullahalazim. Tubna ilallah wa raja'na ilallah. Dengan tujuannya, takut-takut bila kita tidur itu tiba-tiba sampai ajal di kalangan kita untuk saat kematian. Oleh sebab itu, amalkanlah
tata tertib di saat sebelum tidur. Tuan kitab kita ni sebut demikian. Maka kita diajar supaya amalkan tertib sebelum tidur. Hendaknya jangan begitu saja langsung memejamkan mata sebelumnya. Ingat ni, lepas pada ni, jangan kita tidur tu, bila nak tidur tu, tidur pejam mata, tidur terus. Tak. Jaga adab-adab nak tidur. Sayugianya kamu tidur dalam keadaan yang suci daripada dua hadas. Tidur dalam keadaan suci daripada dua hadas. Tidur dalam keadaan yang hadas besar dan hadas kecil lah. Paling-paling tidak ambil wudu dekat nak tidur. Dekat nak tidur tu ambil wudu. Besar dan juga kecil. Juga secara lahir dan juga batin. Ataupun pada diri kita ni, nak sebutnya pada diri kita dalam keadaan yang kitanya, sentiasa pada diri kitanya, dalam keadaan yang bersihkan daripada dosa luar dan dosa dalam. Pada diri kita. Dekat nak tidur. Demikian pula lah, jangan tidur dulu melainkan setelah membaca ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Tuan kitab kita ni ajar, bila nak tidur, paling-paling tidak baca ayat Quran. Baca ayat-ayat Quran. Ataupun doa yang selalu diajar, yang sudah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diajar oleh Rasulullah. Berzikirlah dulu sebanyak-banyaknya dengan mengenang-enangkan makna dan juga maksudnya. Zikir dulu. Sebelum nak tidur tu, sebut dulu subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Tanamkan erti zikir tersebut dalam hati kamu. Bila nak tidur tu, kita merenung balik zikir apa yang patut kita baca. La ilaha illallah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca. Dan kita merenung, apa la ilaha illa anta? Tidak ada Tuhan melainkan kamu ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci kamu ya Allah, aku sentiasa buat zalim pada diri aku sendiri. Tak tahulah kita, tuan-tuan parhanin sekian, biasa tak buat demikian dekat nak tidur. Ada orang, dia kena tidur depan TV. Tengok Gusti, tertidur dia. Ada orang kena dengar lagu. Dekat nak tidur, dengar lagu dulu. Hanyut, barulah dia tertidur. Tapi orang mukmin diajar supaya baca ayat Quran. Diajar supaya zikir. Diajar supaya anggap ni masa yang terakhir dalam perjalanan hidup kita. Besok tak ada jaminan untuk nak hidup. Bila nak tidur je, kita menung terus. Menung terus. Aku ni akan berakhir ni perjalanan aku ni. Dan aku ni mati ni. Kalaulah Allah tak pulangkan balik roh aku besok, maka matilah aku sampai bila-bila menghadap depan Allah. Agar sewaktu-waktu didatangi oleh malaikat maut nanti, kamu telah siap menyambutnya dengan rela dan sukacita. Katakanlah malam tu malam terakhir kita. Malam ni malam terakhir dah kita. Malam tu datang malaikat maut. Malaikat maut. Kita pun dah bersiap dah. Dah ada dah zikir dah tadi. Kemudian sebut dah la ilaha illallah. Kemudian tidur pula dalam keadaan berwuduk. Dan kita dah bersiap di saat mana kita nak menghadap depan Allah. Berhati riang gembira. Sonok kita. Tengok malaikat maut datang tu, gembira kita. Habis dah penat diri aku. Sepanjang hidup atas dunia ni penat berbuat amal soleh. Tiba-tiba, waktu mana kita dipanggil menghadap depan Allah, kita dalam keadaan yang, di waktu tersebut, kita menghadap depan Allah dalam keadaan yang bersih dan suci. Dan amat rindu untuk bertemu dengan Allah. Serta ingin cepat-cepat menemui Allah Azza wa Jalla. Apa yang kamu baca, jangan sekali-kali hanya sekadar membaca tanpa meresapi apa yang terkandung dalam maknanya. Tuan kita ni pesan. Dia kata, bila kita baca zikir-zikir ni biar meresap masuk dalam jiwa kita. Ini wajib kamu perhatikan dengan sungguh-sungguh. Jangan lisan mengucapkan dengan hati yang lalai. Jangan. Zikir-zikir tapi hati kita duk teringat di pasar raya lagi. Duk teringat di pasar malam lagi. Duk teringat dekat dapur lagi. Zikir mulut kita sebut subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Tapi hati kita masih lagi merayau di tempat yang lain. Serta tidak memperhatikan isi ucapan tersebut. Sebab tidak ada manfaatnya gerakan lidah tanpa memberikan bekas sama sekali dalam hati. Tak ada manfaat. Kalau sekiranya kitanya dalam hati kita ni, lidah bergerak tapi tak terkesan dalam hati kita. Kamu perlu mengetahui bahawa apa yang kamu alami di waktu tidur itu pada kebiasaannya, ghalibnya,
Ghalib tu maknanya kebiasaannya adalah tergantung dengan apa yang kamu fikir di waktu mana sebelum kamu tidur tadi. Biasanya kan kita ni, kalau kita terbeban sangat, fikir, kemudian fikir kuat sangat terhadap dunia, malam tu tidur tu mimpi yang kita fikir tadi. Ini terbawa-bawa pada diri kita sebelum kita tidur. Kalau kita ni berzikir, bila kita tidur pun mimpi. Mimpi apa dia? Zikir-zikir yang baik yang kita sebut sebelum daripada kita tidur tadi. Begitulah keadaan hati manusia menurut yang biasa terjadi. Seperti adanya impian yang buruk itu hanyalah disebabkan sewaktu akan tidur mengenangkan hal-hal yang mengerikan sebelumnya. Ada orang dekat nak tidur, dia teringat dia kena sihir. Dia pun fikir macam mana kena sihir. Malam tu dia mimpi orang-orang yang menyihir dia. Ni gaya yang berlaku demikian. Sehingga kan pemikiran dan hati masih berkaitan dan terpaut dengan keriak kenangan yang buruk-buruk tersebut. Allahu Akbar. Dia terbawa-bawa sampai dalam mimpi dia. Mati dan ba'ath, yakni dihidupkan kembali daripada mati, lalu bangun daripada kubur itu, serupa sekali dengan tidur dan juga jaga, ataupun bangun daripada tidur. Mati dan juga kebangkitan ini sama dengan tidur dan jaga balik, bangun balik. Allah jadikan demikian. Sebagaimana seorang itu tidur dan banyak diperhatikan olehnya itu hal-hal yang ada di waktu mana dia jaga, maka pun di waktu jaganya itu yang banyak menjadi perhatiannya ialah apa yang ada di saat mana dia tidur. Kalau kita terbawa-bawa yang dalam tidur tu dalam hidup kita seharian, demikianlah cerita seharian terbawa-bawa dalam tidur kita. Tu bila kita terbawa-bawa dalam hidup kita demikian. Begitu pula keadaan orang yang mati. Apabila yang banyak menjadi perhatian itu di waktu mana hidupnya, maka setelah mana matinya itu pula lah yang akan ditemui nanti. Kita ni atas dunia ni fikir makan. Masuk dalam kubur nanti, benda itulah yang kita akan dipersoal di hadapan Allah. Kamu makan banyak mana? Kamu buat kerja banyak mana? Maknanya benda yang kamu fokus di dunia ini terbawa-bawa sampai dalam lubang kubur nanti. Sebagaimana orang yang dia nak tidur malam, dia terfikir-fikir terhadap kerja-kerja dia, dalam mimpi dia nanti, tidur dia nanti, dia mimpi apa yang di sebelum daripada dia tidur ini. Allahu Akbar. Demikian pula di saat dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Maka yang akan ditemui ialah keadaan yang dialami sewaktu mana dia meninggal dunia. Siapa-siapa yang dia bangkit di akhirat nanti, macam di saat mana dia meninggal dunia. Macam mana? Kita semua wajib mempercayai dengan cara yang pasti dan keyakinan yang mantap bahawasanya kematian dan ba'as itu adalah dua keadaan pasti kita akan temui. Kita akan berjumpa dan keadaan kita di saat itu semua persis sebagaimana kita sebelum mati. Siapa-siapa mati kena tikam, dia bangun di akhirat nanti penuh dengan darah yang sedang menikam dia. Dia bangun demikian. Siapa-siapa yang mati, dia mati dalam keadaan dia berzikir, dia bangun dengan keadaan dia berzikir. Siapa-siapa yang mati dalam keadaan dia sujud, dia bangun dalam keadaan sujud di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ini kesan daripada sebelum daripada dia mati. Dan hal ini samalah halnya dengan tidur dan juga bangun. Sama dengan tidur dan bangun. Belum tidur tu kita letak barang-barang. Bangun daripada tidur tu ada barang-barang yang kita letak sebelum daripada itu. Sebab keduanya itu pun merupakan penjelmaan kita di saat mana kita jaga. Dua-dua ni sama. Sebelum kita mati, kita berbuat amal soleh, bangkit-bangkit dengan amal soleh yang banyak. Sebelum kita mati, kita berbuat benda yang buruk, bangkit-bangkit penuh dengan benda yang buruk yang kita mati dalam keadaan demikian. Semuanya itu wajib kita imankan dengan hati yang sungguh-sungguh mantap. Letak dalam jiwa kita. Serta menjadikan i'tiqad yang mendalam dalam hati kita ini sendiri. Keyakinan yang teguh dalam jiwa kita. Kerana tidak mungkin kita akan dapat menyaksikan dengan mata kepala. Untuk mengetahui wajiblah kita mempergunakan ainul yaqin. Yakni keyakinan yang mendalam dalam hati seseorang. Juga dengan nurul basirah. Ataupun cahaya dan juga penerangan
daripada sinar penglihatan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala pada siapa sahaja yang dikendaki olehnya. Selain apa yang dihuraikan di atas, wajiblah kamu meneliti setiap kali mana kamu mengeluarkan nafas. Selain daripada apa yang kita sebut tu, kita cuba perhati balik. Yang kita bernafas, yang dalam perjalanan hidup kita ni, cuba kita perhati apa yang patut dan apa yang tidak patut. Ingatlah pula kalau sekiranya di suatu saat kamu melalaikan ataupun tidak memperhatikan Allah. Nafas-nafas kita ni, sepanjang kita bernafas ni, kita sedang buat apa dia? Sedang ingat pada Allah ke? Sedang kita berbuat maksiat ke? Ataupun kita leka dengan dunia? Sekalipun hanya sekelip mata. Sebab, apabila kamu berbuat demikian tadi, tentu kamu akan menemui bahaya besar. Kalau kamu tak fokus dalam hidup kamu ni, kamu akan berjumpa dengan nahas yang teruk dalam hidup kamu. Bencana dan malapetaka yang sukar untuk dibayangkan, iaitu sakaratul maut, yang bila kena di kalangan kita, di waktu itu rasa ketakutan yang amat sangat. Maka apakah yang kamu akan lakukan? Kamu andaikan amalan apa yang kamu akan kemukakan di hadapan Allah nanti, sedangkan umat manusia sebahagian besar sudah rosak dan juga binasa, hancur, ditimpa siksa Allah yang amat pedih, melainkan orang-orang yang alim dan mengamalkan ilmunya dengan ketulusan kalbu dan juga jiwa di kalangan kita. Memang tidak seluruh orang alim, khususnya dalam hal keagamaan itu, pasti bahagia hidupnya di akhirat nanti. Maka yang akan memperolehi kebahagiaan hanyalah yang suka beramal. Siapa-siapa yang dia nak bahagia, dia nak rasa gembira dalam hidup dia, ialah dengan amalan yang dia buat di atas dunia ini. Berbuatlah sebagaimana perbuatan kaum salihin. Buatlah amalan sebagaimana amalan-amalan orang salih. Dan ini pun masih ada syarat lain, iaitu dalam beramal itu wajiblah disertai keikhlasan dan bukan dicampuri dengan sifat riak. Beramal tu pun pastikan benar-benar ikhlas. Jangan riak sama sekali, ataupun menginginkan pujian dan sesama makhluk, dan bersifat dengan segala sifat kebaikan. Namun begitu, kita wajib mengerti dengan sungguh-sungguh bahawa orang-orang yang berikhlas hatinya itu banyak tentangan dan penentangan, dan ini pun wajib diperhatikan, sebab memang besar bahaya yang akan diterima daripada orang-orang yang tidak menyukai dan dengki kepadanya. Ini insya-Allah kita akan berbicara dalam, kita dah habis tajuk yang disebut dengan tajuk su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Kemudian kita akan sambung lagi dalam tajuk yang disebut dengan tajuk bagaimana hal ehwal para nabi, para malaikat, para wali dalam perasaan khauf yang ada pada jiwa mereka tersebut. Takut mereka ni sampai mereka jaga keadaan-keadaan ini, tajuk yang terakhir. Dan insya-Allah kita akan masuk perkara yang ke-8 pada pengajian yang akan datang nanti, iaitu takwa dan juga warak mesti dimasukkan dalam tubuh badan kita untuk menjadikan kita ni benar-benar orang yang selamat, insya-Allah. Sekadar inilah, mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah. Terima kasih sekali lagi di atas kesempatan yang seketika ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah rahmati kita, insya-Allah. Aku qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua tu, jemaah-jemaah.